Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yuflihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni kita berada di pagi Jumaat, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kepada baginda Nabi SAW melayakkan kita insya-Allah untuk mendapat syafaat baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita bersiaran di surau An-Nur, An-Nur Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Alhamdulillah, para jemaah yang sudah bersiaran bersama pada pagi ini boleh bantu sebar-sebarkan, boleh tag sahabat-sahabat yang lain, para jemaah yang lain. InsyaAllah pada pagi yang penuh barakah ni kita akan bersama-sama untuk kita membahaskan dalam konteks perbahasan tentang bagaimana kita nak menterjemahkan kehidupan bersandarkan kepada kebenaran. Bagaimana kita nak menterjemahkan kehidupan bersandarkan kepada kebenaran. Kalau kita lihat jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang kehidupan saja, maka rujukan pada kehidupan itu adalah dua. Sama ada kehidupan itu merujuk kepada kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Sebut ada kehidupan, maka dia ada rujuk pada dua keadaan. Kehidupan mana kita nak rujuk ni? Dunia atau akhirat? Maka kalau kita membiarkan saja perbahasan itu dalam keadaan yang bebas, terbuka kehidupan, maka sudah pasti
kehidupan yang kita akan tumpukan untuk dibincangkan adalah kehidupan dunia. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam surah Al-Alaq. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kamu akan cenderung untuk memberatkan tentang dunia. Walal akhiratu khairu liman ittaqa. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih kekal. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, disebut tentang kehidupan kebenaran, ia sudah pasti bersandarkan kepada bagaimana kita nak menterjemahkan kehidupan bersandarkan kepada yang kekal. Disebut kebenaran, yang benar tu yang kekal. Maka mana yang kekal dalam hidup ini? Kalau kita lihat perbahasannya adalah semuanya akan binasa. Yang bernyawa pasti akan mati. Yang bermula tiada akan kembali tiada. Kita bukan bermula ada, kita bermula tiada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan mati. Jadi yang mana yang kekal? Tak ada yang kekal. Jadi bila tak ada yang kekal, apa guna kita buat benda yang dah kita akan buat habis. Buat habis. Apa gunanya perbuatan kita? Sebab tu jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, kalau perbahasan ini, kalau kita tidak ulang berkali-kali, kalau kita tidak menghayati dengan hati, kalau kita tidak merenungi dengan sebenarnya, maka datanglah satu keadaan yang mana di persimpangan. Dia tidak akan boleh nak kata, nak all out tu tak boleh. Sebab apa? Cenderung kepada pemikiran yang dia nampak pada zahir ni, dia akan pergi pada benda yang dia nampak, yang ni dunia. Dunia ni kehidupan yang nampak. Adapun dunia yang kita tengok hari ni, kehidupannya akan habis. Semua orang tahu. Maka nak tak nak, suka tak suka, maka kita kena pergi pada yang benar. Kita akan pergi pada kehidupan yang benar. Sebab apa yang ada pada dunia ini, dia akan habis, akan hancur, akan binasa. Maka bila kita tengok pada perkara yang binasa, maka disitulah datang satu keadaan yang kita perlukan kepada suntikan. Kita perlukan kepada pandangan yang mana membantu kita agar kita tidak sia-sia melakukan perkara yang akhirnya membawa kepada kebinasaan. Contoh, hari ini kita berumah tangga. Rumah tangga kalau tengok kepada sudut dunia, kita akan menguruskan perkara-perkara yang akhirnya sia-sia. Contoh, nguruskan anak, nguruskan isteri, nguruskan suami, pergi kerja. Itu benda kebenaran, maksudnya zahir. Akhirnya kita akan sia-sia kalau kita tak nampak sebenar yang kekal yang mana. Kalau ada anak, kita uruskan anak. Sebagai contoh, anak daripada kecil kita uruskan. Kita uruskan sampai satu peringkat, dia akan keluar. Sampai satu peringkat, dia akan uruskan hidup dia sendiri. Dah dia tinggalkan kita. Dah dia ada kehidupan dia sendiri. Dari kecil kita besarkan dia. Tapi satu tahap, dia dah mula berdikari, dia mula tinggalkan kita. Dia pun datanglah tengok kita, tapi sekali-sekala. Ikut waktu dia lah. Dia ada urusan dia. Kalau tengok pada isteri, dia tak duduk lekat kat kita, dia pun ada urusan dia. Uruskan rumah tangga, uruskan anak-anak, ulu kilir, urus tu ini. Dia tak akan duduk 24 jam sebelah kita. Bagi si suami. Begitu juga dengan si suami, bagi si isteri. Kalau nak uruskan suami ni 24 jam depan mata pun tak boleh juga. Suaminya kena keluar, pergi kerja, keluar masuk rumah, urus sana, urus sini. Bermaksud, circulation hidup ni, keliling dia, semuanya berjalan. Datang pergi, datang pergi, datang pergi. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Setiap yang bermula pasti akan bertemu akhirnya. Setiap yang ada permulaan pasti ada perakhirannya. Mula majlis, tutup majlis. Celik mata, tutup mata. Bermakna kalau kat situ saja kita dah akan nampak dengan clear. Semua ni akan berjalan, berlalu. Maka yang tinggal nanti apa? Itu soalan. Lepas kita buat ni apa? Next, apa nak jadi dengan perkara ni? Maka di sinilah Allah SWT mengajarkan kita untuk berfikir. Allah ajar kita untuk berfikir, untuk merenung akan keadaan yang tidak akan merugikan kamu. Maka di sini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh rujuk
dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas, kalau kita lihat di sini, dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Di sinilah kita boleh nampak bagaimana kita nak menyusun kembali apa yang sedang kita lakukan sehari-hari ini. Sebenarnya ada dua cerita ke satu cerita? Adakah kita nak pandang dari sudut dua pandangan atau hanya satu pandangan? Kalau kita cerita dari sudut dua pandangan, pandangan yang pertama dari segi sudut dunia itu, dia akan pergi dan datang. Pergi dan datang. Ada dan tiada. Kalau kita nak maintain dengan keadaan dunia, maka kita akan penat. Sebab dia, keadaan dia tak tetap. Kejap sejuk, kejap panas. Kejap naik, kejap turun. Kejap sakit, kejap sihat. Jadi makna kata, kalau kita nak stay dengan keadaan dunia, kita tak boleh nak pegang dia. Kita tak boleh nak tetapkan dia. Kita diri sendiri pun tak boleh nak duduk je. Mesti nak bangun. Kan nak duduk balik, nak bangun balik, nak duduk balik. Tak nak tidur lah, nak jaga dia. Tak boleh tidur balik, ngantuk. Dah tidur je lah, bangun balik. Jadi keadaan dunia ini tak ada satu kita boleh pegang sebagai pegangan. Jadi dunia tak boleh jadikan pegangan je maksud sekalian. Sebab sifat dunia itu sendiri kita boleh nampak secara realiti. Ini ada satu proses yang berlaku berulang kali dalam satu proses untuk mendapatkan satu perkara. Itu je. Jadi benda ni akan berubah-ubah. Itulah hidup. Sentiasa akan ada perubahan. Perubahan demi perubahan, perubahan demi perubahan. Perubahan tu bermaksud yang tadi, kejap siang bertukar malam, malam bersilih ganti. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Perubahan siang dan malam. Tinggal lagi Allah kata, illa ayatil liulil albab, kecuali terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Allah kata dunia ini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ila ayatil liulil albab. Dunia ini jemaah sekalian, siang dan malam, kejadian langit dan bumi itu bersilih ganti, kecuali ianya hanya mendapat petunjuk bagi orangnya ulil albab, orang yang berfikir. Makna kata, di sini kita kena berfikir. Sebab itu bagi orang yang tidak menjadikan dunia ini untuk dia berfikir tentang apa? Tentang hal keadaan yang sebenar, maka sebenarnya akal dia tidak akan menjadi akal yang sempurna. Maksudnya akal dia tidak berfungsi dengan baik. Maka bila akal tak berfungsi baik, dia bercakap tak guna akal lah. Dia akan bercakap kok sedap mulut dia. Suka duk mengata, suruh duk ngumpat. Sebab tu dalam surah Wailul likulli humazil lumazah tu, kalau tengok pada Allah kata tentang pengumpat, celakalah orang yang mengumpat. Itu adalah apabila dia hanya tumpu kepada harta. Harta ni bercakap, dia kadang-kadang tak berfikir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekejap dia. Kejadian dunia ni bertukar ganti, hanya terdapat ulul albab. Tapi bila dia tak gunakan fikiran untuk merenung kejadian, maka dia akan berjalan mengikut kepada keadaan. Dia tak akan cakap ikut akal. Akal dia, apatah lagi, akal ni tidak akan bercakap mengikut iman. Sebab dia tak gunakan untuk berfikir. Dia tak gunakan dengan hatinya. Sebab yang dia nampak adalah harta. Dia nampak adalah hidup dunia ni bertukar ganti. Dia tak sempat nak buat apa-apa sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang dia bercakap, dia tak berfikir. Kau ni tak berfikir ke bercakap? Kadang-kadang ada orang macam tu kan.
Nampak macam cerdik, nampak macam ada duit ni, nampaklah macam ni. Kadang-kadang dia tak boleh nak berfikir. Dia bercakap tak fikir orang keliling. Dia tak fikir apa jadi kat orang tu. Dia kata aku nak kata, aku katalah. Aku yang susah katanya. Bukan dia. Maksudnya dia bercakap tu, lisan dia. Sebab tu Allah kaitkan orang beriman ni dengan lisan. Nabi kaitkan orang beriman dengan lisan. Man amana billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia akan berjaga lisan. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Orang Muslim yang sebenar ni adalah orang yang lisan dia akan berhati-hati. Dia bercakap, dia tak akan memeli, dia tak akan menghina jauh sekali, dia mengutuk, bercakap kau suka, dia tak ada. Sebab dia bercakap, dia berfikir dulu. Dia bukan main cakap kau suka. Ni kata Allah. Sebab tu dunia ni, adanya dunia untuk kita berfikir tentang apa jemaah sekalian? Berfikir tentang akhirat. Berfikirlah kita tentang akhirat. Sebab tu Allah jadikan dunia ni, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dalam kejadian langit dan bumi, dalam perubahan waqtilafil laili wan nahar, berubahannya siang dan malam, lila ayat liulil albab, hanya terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Orang yang berakal, dia tidak hanya berfikir, dia tak tengok dunia ni dunia. Dia tengok dunia ini dengan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kamu akan habuan akhirat. Dia melihat dalam konteks akhirat itu pada dunia, bukan dunia dah. Dia melihat konteks akhirat itu pada dunia dan bukan dunia. Bermakna dia tak akan nampak dunia. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Surah tadi yang saya baca itu adalah surah Al-Qasas ayat 77. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, itu surah Ali Imran ayat 190. 190. Pada ayat Al-Qasas tadi, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejarlah kamu akan ganjaran. Di sini Allah kata, kejarlah kamu, tuntutlah kamu dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Maknanya bila kita lihat kepada dunia ni jemaah sekalian, bila kita lihat pada dunia ini, dia dah tak nampak dunia dah. Orang beriman yang benar, dia nampak yang benar apa pada dunia. Dia tak nampak dunia. Ini orang berfikir. Orang berfikir dengan yang sebenar, yakni berfikiran yang waras. Itu hanya fikiran yang bersandarkan iman. Pemikiran yang tidak menggunakan iman, pemikiran yang tidak bersandarkan iman, maka itu pemikirannya akan berlaku kepada kejumudan. Fikiran dia tidak akan membawa kepada kebaikan. Pemikiran dia tidak akan membawa kepada kata-kata yang baik.
Dia berfikir juga, tapi fikiran dia tidak berfikir dengan waras. Dia hanya bercakap mengikut hawa nafsu. Sebab iman tidak tak memandu fikiran dia. Bila fikiran dia itu bawa kepada dunia, fikiran dia hanya tengok pada dunia, bermaksud dia tak berfikir. Sebab berfikir ini hanya pada kedudukan orang yang mengambil pengajaran daripada dunia. Bermakna dia melihat dunia itu dengan akhirat. Bila orang yang melihat dunia dengan akhirat, bermaksud dia orang beriman. Maka orang beriman ni orang yang Muslim yang sebenar. Orang yang beriman yang sebenar, pasti yang pertama akan berlaku lisan dia terpelihara. Itu cara dia. Kata-katanya tidak merisaukan. Kata-katanya tidak membimbangkan. Kata-katanya tidak menyakitkan. Kata-kata tidak merendah-rendahkan. Kata-katanya tidak mengolok-olokkan. Dia tidak suka bergurau-gurau benda yang tidak membawa maksud dan makna yang benar. Dia tidak akan pergi kepada perkara-perkara yang apatah lagi membawa kepada sifat meremehkan, sombong. Dia bercakap dengan sombong. Alah, aku yang berusaha, engkau apa ada, kata sombong. Dia meremehkan orang. Aku lagi susah daripada engkau. Nampak? Aku lagi payah daripada engkau. Bermakna kata-kata dia akan suka nampak diri dia itu lebih susah, lebih payah. Dia akan merendahkan orang. Dia suka buat provokasi, dia suka buat kontroversi, dia suka buat benda-benda yang mendatangkan satu keresahan, kegelisahan. Ini lisan orang yang tidak memikirkan kebesaran Allah. Dia sibuk dengan susah hidup dia. Dia sibuk dengan mencari harta siang, malam, pagi, petang. Sambil-sambil dia orang Islam ni, kita cerita ni dia Islam. Tapi dia tidak menjadikan Islam tu sebagai hidup dia. Dia tak jadikan Islam tu sebagai panduan dia. Sebab tu mulut dia tak jaga, tangan dia tak jaga. Dia buat apa yang dia suka. Sedangkan bila dia tengok dunia ni, sepatutnya kita kena fikir dengan apa? Dengan iman. Iman kata apa? Tengok akhirat pada dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahala. Jadi maknanya orang beriman, orang yang berfikir, sebab hidup bersilih ganti, siang dan malam bersilih ganti. Anak ni datang dan pergi, besar dia pergi, dia dah ada urusan. Isteri pun tak duduk dia buat ke sana ke sini, suami pun sama. Jadi maksudnya kata apa, bila proses itu dia circle, maka ketika circle itu, maka pastikan dia meninggalkan pahala. Anak tu pergi, anak tu pergi, maka ketika anak tu dah pergi, pastikan meninggalkan pahala untuk kita. Kita bukan tengok anak tu, kita tengok pahala pada anak. Kita pahala pada anak bukan pahala anak, pahala kita. Kita ni buat pahala tak dekat anak. Kadang-kadang kita tengok anak dia, apa nak jadi kat anak ni? Alah, hai dia ni jadi baik ke tidak? Memanglah satu bab dia jadi baik ke tidak. Kita ni buat tak usaha untuk baik tu. Kita selalu tak nasihatkan dia, selalu tak cakap yang benda yang elok-elok kat dia. Satu, sebab dia akan pergi. Bila dia pergi, pastikan meninggalkan pahala untuk kita. Duit datang dan pergi. Kita cari duit sampai masa duit habis. Bila duit habis, kita gunakan bayar rumah, bayar kereta, bayar itu, bayar ini. Pastikan bila habis duit, tinggal pahala. Suami pergi kerja, pergi itu, keluar uruskan dia. Bila suami keluar, pastikan kita tinggal pahala. Atau suami tiada, kita berpahala. Bukan suami tak ada, kita dah sunyi. Lonely, I feel lonely. Bila lonely, mulalah me time, buat benda tak patut. Dia pun nak, saya pun nak keluar jugalah katanya. Saya pun kena jadi macam suami, sebab nak ngisi kekosongan, nak ngisi kesedihan, nak ngisi kelompongan. Nampak? Isteri, bila kita melakukan khidmat kepada isteri, pastikan isteri itu memberi pahala. Maksudnya kita ada pahala. Bukannya sekadar kita nak buat dia,
Oh, sebenarnya saya nak, dia lah satu-satu isteri saya yang ada. Oh, dia lah saya kena gini. Saya kena begitu dengan dia. Tapi kita tak ada pahala, apa guna? Sia-sia. Benda yang tak ada pahala je mas sekalian, benda tu tidak akan memberi keuntungan. Malah, dia akan memberi pada kerugian dan kecelakaan yang besar. Sebab apa? Pahala inilah yang menyelamatkan daripada tipu daya dunia. Orang yang terselamat dengan dunia ini adalah orang yang memikirkan pahala dan dosa. Itu saja. Macam mana pun cerita, bagaimana pun keadaan, apa yang kita tumpukan di situ adalah pahala. Ini adalah pandangan yang mesti kita hidupkan kembali. Ini yang Nabi bawa daripada kita duk nampak benda, nampak pahala. Everything is pahala sebenarnya. Bila kita ajar diri kita untuk melihat pahala, maka kita sedang berada dalam perbincangan yang benar. Kalau kita tidak bawa kepada pahala, maka itu bukan perbincangan yang benar. Contoh orang kata scam. Saya kena scam lah ustaz, saya kena scam. Saya rugilah. Okey, kalau kita cerita tentang scammer, kita cerita tentang rugi, benda, ya bukan kata rugi. Kerugian besar, kecelakaan besar. Walhal, kalau sudut agama, pahala, tiada satu pun yang rugi. Walaupun kita ditipu oleh orang berjuta ringgit sebagai contoh. Kita nak infak, nak buat masjid, tengok-tengok orang tu guna ke lain. Kita kena scam dengan dia. Tapi kita ni, Allah ganti pahala. Mana bila dapat pahala, tak ada istilah rugi. Sebab poin kita sekarang adalah pahala. Tak ada istilah aku kena tipu. Tak ada istilah aku kena khianat. Istilah aku dikhianati ni tak wujud sebenarnya bagi orang beriman. Contoh aku dizalimi. Ya, perkataan dizalimi pun kadang-kadang kita tak tahu kita ni di pihak yang mana. Kita menyangka kita dizalimi, sedangkan kita pun menzalimi. Ya, ini tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Katalah kita dizalimi. Orang hina kita, orang cerca kita, orang kata tak elok. Tak rugi sebab kesan daripada kata buruk dia itu, sekiranya kita nampak dengan iman, maka kita tidak akan membalas dengan kejahatan. Sebab kita dapat pahala daripada keburukan dia itu. Dia buat buruk. Kadang-kadang orang kata, ustaz, macam mana ni ustaz? Orang kata buruk pada saya ni ustaz, macam mana? Orang kata buruk pada kita, bukan isunya. Isunya adalah kita kata buruk tak pada orang. Kita duk peli orang tak? Kita duk hina orang tak? Kita duk kutuk orang tak? Sebab kata buruk orang pada kita je dengar buruk, telinga je dengar sakit ni apabila kita nampak dunia. Tapi kalau kita nampak pahala, apa nak marah? Pahala. Tapi ni, sebab tu orang beriman ni, kata Nabi, orang beriman ni ajib, hebat. Nabi kagum dengan orang beriman. Sebab apa? Ketika ditimpa musibah, keburukan, dia bersabar. Inna Allah ma'as sabirin. Dia bersabar. Sabar ni bukan bermaksud dia duduk saja tak. Dia sabar ni, dia gembira. Wa basyiris sabirin. Kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Kau senyum, dia kutuk kau boleh senyum lagi. Kenapa? Telinga kita mendengar kutukan. Pada telinga zahir kita mendengar kutukan. Telinga yang sebenar mendengar, itulah ganjaran. Sebab apa keburukan, itu pasti ada kebaikan. Apa kebaikan? Bila kita sabar dengan keburukan, telah ganti dengan kebaikan. Jadi tak ada istilah kena tipu, kena khianat sebenarnya. Sebab itu orang beriman ni orang yang beruntung. Allah kaitkan dengan wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Demi masa orang beriman, semua rugi kecuali orang beriman. Sebab tu orang beriman saja yang tak buang masa. Buang masa nak melayan orang-orang duk mengata kita. Buang masa melayan dengan orang nak mengutuk kita. Buang masa melayan memikirkan keadaan dunia yang tak habis-habis ni. Tak habis-habis maksudnya kejap ada, kejap tak ada, kejap masalah pusing-pusing itu juga. Buang masa. Sebab apa? Dunia tidak membawa apa-apa erti pada kita. Melainkan kita gunakan dia untuk mengisi ruang pahala kita.
maka barulah ianya menjadi satu perkara yang kita kena tumpukan, jemaah sekalian. Barulah kita, orang kata apa, berbaloi, kita bersusah, berbaloi kita bagi perhatian, berbaloi kita berpenat, berbaloi kita macam-macam usaha kita lakukan. Kenapa? Kerana kita menuntut apa yang Allah suruh, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu di dunia. Maka di dunia ini kita letakkan sekadar keperluan yang perlu kita uruskan untuk pahala kita. Kita mahu pahala pada harta kita, kita mahu pahala pada isteri kita, kita mahu pahala pada anak kita, kita mahu pahala pada masa kita. Jadi bila kemahuan pahala diletakkan nombor satu, maka di situlah datangnya kekuatan. Mahu ni mendatangkan dorongan, jemaah sekalian. Jadi dia panggil azam. Macam mana kita nak sentiasa semangat? Letakkan pada benda yang kekal. Letakkan semangat kita pada perkara yang tetap. Letakkan semangat kita pada perkara yang tak habis. Kalau tak semangat pada dunia, sakit sihat, hidup mati, ada tak ada. Jadi semangat kita dia turun naik. Jadi semangat kita ni bubuh kat mana? Bubuh nak mahu pahala. Dia tak gitu. Aku mahu pahala pada hubungan ini, aku tak mahu dosa. Jadi jangan bawa benda-benda yang boleh menghilangkan pahala. Jangan ngumpat, jangan mengutuk, jangan menghina, jangan meli. Dia tak akan buat kerja-kerja yang hilangkan pahala dengan sia-sia. Dia jaga mulut dia. Dia tak nak kata buruk sebab tak nak hilang pahala. Sia-sia bagi kat orang. Tapi itulah, orang yang kadang-kadang tak gunakan akal bercakap, dia akan tak fikir pahala. Orang yang guna akal bercakap, dia fikir pahala. Akal pula guna iman, fikir, zikir. Nak bercakap, aku cakap ni walaupun kau seorang-seorang, ngutuk orang seorang-seorang kan. Dia bukan ngutuk orang depan-depan, ngutuk seorang-seorang. Duduk kat rumah seorang-seorang, duk geram dengan sipulan ni, orang lain tak dengar. Sambil duduk masak tu, celaka betul dia ni. Geram betul. Tak guna betul. Berani kacau rumah tangga aku. Contoh. Contoh, sambil masak ni, geram betul. Celaka betul dia ni. Betul anak tut mulut ni. Dia tak sedar malaikat roket dah atik catat. Dia tak sedarnya Allah Maha mendengar. Walaupun dia kutuk seorang-seorang. Dia bukan kutuk berjemaah. Dia kutuk seorang-seorang. Atau kutuk dalam hati. Allah kutuk dalam hati. Dalam hati pun jadi. Ya. Muka senyum tapi dalam hati, siap engkau jemaah. Siap engkau katanya. Orang macam ni, orang yang tidak gunakan fikiran dia, sudah pasti bila lisan dia menyakitkan, sudah pasti fikiran tak ada. Mana dia tak guna fikiran je, mas sekalian. Hati-hati. Sebab itu bila kita meletakkan keutamaan dalam kehidupan, pertama tadi semangat tadi. Bila semangat kita letakkan kepada yang tetap, pahala tetap, pahala tak habis. Semangat kita letakkan pada akhirat, akhirat kekal. Kul mata'ud dunya qalil walal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakan hal keadaan dunia itu kecil, akhirat itu liman ittaqa, kekal. Jadi letakkan semangat. Mahu pahala, perlu harta. Mahu pahala, perlu suami. Mahu pahala, perlu anak. Mahu pahala, perlu kerja. Mahu pahala, perlu usaha. Jadi dunia-dunia ni letak keperluan, bukan kemahuan. Saya dah bincangkan hal ini. Jadi makna kata, fikirkan keperluan di dunia, bukan kemahuan di dunia. Aku mahu dipuji, hancur hidup. Aku mahu
menjadi orang yang disegani, hancur. Aku mahu menjadi isteri yang disayangi. Dengan cara apa? Dengan kena ada harta sendiri, hancur hidup dia. Aku mahu itu, aku mahu ini. Ya Allah, banyaknya kemahuan dia. Habis itu, aku perlukan saja. Adakah perlu perkara ini untuk kamu? Perlu. Kalau perlu, silakan. Perlu untuk apa ni? Perlu untuk dapatkan pahala. Okey, kalau ianya keperluan, maka datangkan kesungguhan untuk mendapatkan pahala itu. Maka pahala tak mahu satu, kemahuan pahala. Mahu pahala, perlu harta. Mahu syurga, perlu dunia. Mahu syurga, perlu dunia. Sebab kita nak melalui dunia ni. Dunia ni jalan keperluan kita. Wala tansa nasibaka minad dunia. Kata Allah, jangan lupakan. Dunia ni keperluan kamu. Kamu perlukan makan, kamu perlukan tidur, kamu perlukan pasangan sekiranya itu perlu. Kalau tak ada pun, tak ada masalah. Sebab sekadar keperluan. Ada ketika tak ada keperluan. Saya tak ada keperluan lagi buat masa sekarang lah. Bukan kata, kamu ni bila nak pakai kereta baru? Itulah, nak merasa juga katanya. Penat-penat kerja ni, nak merasa juga. Nak merasa tu nyanyi tu. Kalau nak perlu tukar kereta baru, tukar. Tak ada keperluan. Buat masa sekarang tak ada keperluan lah nak pakai kereta baru. Contoh. Tak ada keperluan lah nak pergi jalan sana jalan sini untuk apa? Tak ada keperluan. Mungkin sampai keperluan nanti kita pergi. Keperluan ni disusun jemaah sekalian. Disusun dengan baik. Maka di sinilah datangnya hidup yang bersandarkan, berasaskan kepada kebenaran. Maka di situ jemaah sekalian, bila kita letakkan kedudukan, keutamaan, keperluan, maka di situlah datangnya suruhan dan larangan. Maka Allah suruh apa? Allah suruh berbuatlah baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Bila dunia kita tak letakkan kemahuan, keperluan, maka perkara yang akan berlaku dalam hidup dia adalah dia akan berbuat baik kerana Allah buat baik dengan dia. Bukan nak dapat apa-apa habuan di dunia dah. Tidak jemaah sekalian. Allah kata apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kata Allah, berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi kita buat baik dengan anak kita bukan sebab dia sekadar anak kita. Kau tidak sia-sia je. Kita buat baik kerana Allah Maha baik bagi kita anak. Maka kita buat baik dengan anak sebab Allah buat baik dengan kita. Kita nak pahala. Bukan sebab nak anak tu, inilah satu-satunya anaknya. Inilah ada mula. Bersentimental kat situ. Tak perlu libatkan. Ini namanya pengurusan emosi yang stabil. Kadang-kadang orang kata ikutkanlah perangai anak tu. Kadang risau yang teramat sangat. Sedih teramat sangat. Habis. Jadi kita buat baik kepada anak sebab Allah buat baik dengan kita. Kita tunggu suami balik. Buat baik dengan suami. Supaya apa? Biar suami tahu akulah isteri yang supaya dia tak pandang lain lah kata. Habis. Sia-sia. Sebab tu kecewa. Buatlah baik sebab Allah Maha baik. Allah baik dengan kita sebab Allah bagi kita suami. Bukannya cari kat pasar malam suami. Bukan cari kat kedai baju. Ada zaman sekarang ramai salah faham tentang dapat pasangan. Dia ingat sekali petik 10 yang datang tahu katanya. Tak heran lah ataupun setengah tu tak heran lah ada pasangan ke tak macam mana. Kita boleh still standing kata. Kita boleh berdikari sendirilah. Kita tak perlukan lelaki dah katanya. Nampak? Jadi pandangan kita pada dunia salah. Kita buat baik sebab Allah baik. Bukan sebab nak orang pandang kita baik jauh sekali. Apatah lagi nak balasan baik daripada orang. Takkan dapat. Takkan dapat. Jadi buatlah baik sebab Allah baik dengan kita. Sebab ada ketika Allah akan uji kita buat baik, dibalas buruk.
Maka kalau kita dah mula buat baik sebab Allah Maha baik, walaupun dibalas buruk, kita sabar dengan keburukan yang dibalas itu, maka kita akan dapat pahala. Ha? Kerana Allah Maha baik. Itu ayat dia dalam surah kama wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ha. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ha. Berbuatlah baik sebagaimana Allah buat baik dengan kamu. Dan kebaikan itulah hanya ada pada ahsanu amala, perbuatan baik. Dan ahsanu amala itu asmaul husna. Boleh kita kaitkan dengan asmaul husna. Bukan sekadar itu kita hanya melihat, tapi merasai sifat itu. Kita asmaul husna ni bukan sekadar disebut di bibir, tapi ini hadir di hati. Dia tuntutan asmaul husna ni adalah melihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nama Tuhan maksudnya apa? Nama Allah. Tengok anak, mana boleh anak ada sendiri tanpa Allah. Allah yang adakan anak. Maka nampak nama Allah yang mengadakan anak. Lalu apa yang kita buat? Kita buat baik pada anak. Kerana dengan nama Allah lah anak ini ada. Bukan dengan ini aku yang penat melahirkan, aku yang penat begini. Abang apa tahu? Mula dah melarat-larat bergaduh je ni. Wah, ni nampak isteri. Ni isteri aku lah ni. Ni nampak aku semata-mata. Sedangkan dia tak nampak sifat Rahman Rahim Allah Ta'ala pada dia. Allah yang menjadi wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah menjadikan sifat kasih sayang itu. Maka ketika Allah yang mendatangkan sifat kasih sayang itu, berbuat baiklah sebab Allah yang bagi sifat itu. Bukan datang dari isteri kita. Bukan datang dari anak kita. Maka ketika ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita zahirkan kebaikan tanpa berdakwa-dakwi. Abang sayang saya tak? Abang ni gini-gini tak? Dia banyak soalan tu tak ada dah. Orang yang hatinya terpaut dengan akhirat, dia tidak lagi akan suka mempersoal-soalkan keadaan kebaikan. Dia tak akan mula mempersoal-soalkan. Jadi hidup dia tiada persoalan dah. Hidupnya adalah ketaatan demi ketaatan. Ketaatan demi ketaatan. Dia akan terus bersilih ganti ketaatan dia. Dia takkan ada lagi isu-isu berbangkit. Zero pending case. Zero case. Dia tak ada lagi perkara-perkara yang menyebabkan kepada wujudnya perbalahan. Jadi bila kita bawa kepada sifat yang sebenar, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan Allah kata wala tabghil fasad, dan memang Allah tak suka, jangan buat kerosakan atas muka bumi ini. Wala tabghil fasad fil ard, wala tabghil fasad fil ard, jangan buat kerosakan. Memang Allah tegah buat kerosakan pada isteri, buat kerosakan pada suami, buat kerosakan pada anak, buat kerosakan pada harta benda, buat kerosakan pada dunia. Allah tak suka. Sebab Allah dah jadikan elok-elok dah dunia ini. Allah dah jadikan isteri tu elok-elok. Dia pergi rosakkannya. Dia kata buruk, dia kata dia hina, dia perli, dia caci. Dah buruk kawan tu. Suami tu elok-elok Allah jadikan. Dah jadikan tempat pancing beg bergaduh. Asal nampak suami bergaduh, asal bergaduh dengan suami. Anak tu Allah bagi elok dah. Dia buat kerosakan. Dia biarkannya. Dia buat endah tak endah, ataupun dia nampak dunia pada hubungan itu rosak ni, apabila dia menjadikan dunia sebagai tujuan dia, sedangkan pahala itu yang utama. Maka jangan buat kerosakan. Orang yang buat kerosakan adalah orang yang mengejar harta, mengejar benda. Kalau dia harapkan benda pada anaknya, dia akan merosakkan anak itu. Aku nak engkau gini. Aku nak engkau dah besar begini. Ada duit, senang. Bagi aku duit. Senang begini. Rosaklah sekejap lagi. Ada isteri, pergunakan isteri untuk dunia. Kau kena bagi duit, kau cari duit, suruh. Duit dia nampak. Apabila kebendaan menjadi keutamaan dalam kehidupan, maka tunggulah kebinasaan. Dan kebinasaan satu perkara yang Allah murka. Allah tak suka kehancuran.
kita menghancurkan sesuatu perkara yang bermulanya indah. Bermula dengan cinta, tetapi akhir dengan kecewa. Kerana apa? Cinta telah diperdagangkan untuk mendapatkan harta. Kebaikan telah dipersoalkan untuk mendapatkan habuan-habuan dunia. Ini kita kena hati-hati. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah sangat tak suka. Allah tak suka orang yang buat kehancuran. Jadi sedang nyembah yang mulakan Allah SWT. Maka kesimpulan pada pagi yang penuh barakah ni, pagi Jumaat yang penuh barakah ni, yang pertama, jangan lagi kita lihat keadaan dunia yang sentiasa berubah-ubah. Letakkan semangat kita pada yang tetap, yakni akhirat. Maka kejarlah perkara yang benar. Abshiru wa amilu ma yasurukum. Gembiralah, berharaplah dengan apa yang mengembirakan kamu. Maka apa yang mengembirakan kita? Pahala. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kabarkan berita gembira bagi orang beriman dan beramal soleh. Maka pastikan kemahuan itu padanya tetap. Mahu pahala, maka semangat akan sentiasa tinggi. Ni kata orang nak semangat, jangan letak benda yang okey, big Y nak dapat rumah, nak dapat kereta, nak ubah hidup ini. Itu berubah je mas sekalian. Jangan letak semangat pada benda yang boleh berubah. Nanti kita akan rebah. Letak semangat pada benda yang tetap. Syurga tetap. Nak bina rumah kat syurga. Pasti dunia terpelihara. Sebab Allah kata orang yang kejar akhirat, dia tak akan buat kerosakan di dunia. Dia tak akan buat kerosakan di dunia. Orang yang kejar akhirat, dia akan jaga rumah tangga dia. Orang yang kejar akhirat, dia akan jaga mulut dia. Sebab antara kerosakan berpunca yang besar daripada mulut tak mau jaga. Mulut tak berlesen orang panggil. Mulut tak ada lesen dia panggil. Dia senang-senang nak beli, senang-senang nak kata, senang-senang nak kutuk. Hancurlah rumah tangga kerana kata-kata yang tidak didasari dengan iman di dalam dada. Tidak membina, hanya menghancurkan saja. Komplain, kutuk, hina, perli. Itulah dalam hidup dia. Sebab tu compare, bandingkan. Ini hancurlah. Dan orang akhirat dia takkan buat begitu. Dia takkan buat kehancuran. Sebab Allah tak suka orang buat kehancuran. Allah suruh buat baik sebab Allah dah adakan dunia untuk kita. Allah adakan isteri, Allah adakan anak, Allah adakan kereta, Allah adakan rumah. Jaga rumah elok-elok. Jangan kok suka dah. Biarlah rumah ni dunia belaka. Dah bersepah-sepah rumah. Dah macam reban, dah tahu nak cakap apa. Sebab apa? Dunia belaka. Padahal Allah yang adakan rumah untuk kamu. Tak kisahlah saiz macam mana, besar macam mana, kecil macam mana. Jaga rumah elok-elok. Walhal rumah tempat ibadah. Jaga kereta elok-elok. Jaga, semua jaga dengan baik. Orang akhirat pasti akan terpelihara apa yang ada di sekelilingnya. Sebab Allah tak suka. Wala tabghil fasad. Allah tak suka kehancuran. Wala tabghil fasad fil ardh. Bukan jaga sebab sayang. Oi, sayang kereta ni, payah dapat. Oi, ni mahal ni. Tak ada apa pahala pun. Jaga sebab, Allah tak suka kehancuran. Allah yang bagi aku dapat pakai kereta ni. Melanyak dia pakai. Minyak dia pakai. Tahu tekan minyak, pam. Tercabut enjin. Ya Allah, zalimnya kita dengan kereta. Dengan kereta pun kita boleh zalim. Kadang-kadang tak rupa kereta dah kita tengok. Ini kereta ke apa ni? Main pakai je. Tak boleh jemaah sekalian. Ni semua ni Allah bagi. Tu pandanglah dengan pandangan yang benar. Jaga. Ini Allah bagi. Allah tak suka. Allah tak suka kepada kerosakan. Allah tak suka kepada kehancuran. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak suka. Jadi di situlah datangnya keharmonian. Bersih, tenang, elok. Ini orang beriman. Orang beriman, orang akhirat, di hidup dia bersih, tenang, elok, menghargai apa yang ada. Sikit, buat cara sikit. Banyak, hargai dengan cara banyak. Dia bukannya orang yang berlebih-lebihan. Dia tidak hulu, dia tidak fasad, dia tidak membuat kehancuran. Baik jemaah sekalian, itu sahaja perkongsian kita pada pagi yang penuh barakah ni. Alhamdulillah. Jadi mari kita sama-sama di pagi yang penuh barakah ni, kita sama-sama
kejar pahala dengan infak. Kita bantu sama-sama diri kita, bantu diri kita, bukan bantu surau, bukan bantu agama. Agama yang membantu kita. Bantu diri kita agar duit ini tidak sia-sia. Maka infaklah di jalan Allah. Infaklah di jalan Allah, ya. Jadi itu tabung ada, bolehlah buat infak tetap setiap minggu ke setiap Jumaat, buat auto debit ke surah An-Nur, kan, supaya majlis-majlis ilmu berjalan dengan lancar. Boleh letaklah, ikutlah bagaimana nak bagi semahunya. Saya selalu cakap gitu, bagi semahunya, bab pahala biar mahu. Saya mahu sedekah banyak ustaz, silakan. Sebab tu dalam bab sedekah infak ni saya cakap berapa ada je lah, bagi semahunya. Itulah sebenarnya. Sebab kita mahu pahala. Bila mahu pahala, bagi semahunya. Kita yang nilai akan perkara itu. Nilai dengan iman. Kalau kita anggap benda tu besar nilainya, maka kita akan berikan sepenuhnya perhatian pada perkara itu. Baik, itu saja. Terima kasih kepada surah An-Nur Fasa 3 Ibadah Sumatera Selatan, Cik Zul dan semua jemaah. Dan yang bersama dengan saya pada pagi ini, alhamdulillah, terus kita menjadi penjaga majlis ilmu. Alhamdulillah, perbanyakkan selawat pada baginda Nabi SAW di pagi yang penuh barakah ni, yaumul Jumaah. Tiada lain yang kita harapkan adalah keredaan Allah SWT, agar kita hidup hari ini tidak sia-sia. Kita kembali ke kampung halaman kita, Darul Akhirah yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.